Syawal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wa la quwwata illa billah. 30 perenggan. Iyyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kala sallallahu sirrah. Iyyaka an tatahawana fi a'malika wa takhtara at-tayyibati limirhadik. Wahzar kullal hazar min nafsik allati baina jambayk. Wahiyya allati tahtubu 'alaika. Summa la tufariku sahibaha ila mamat. Wasyaitan yufariku fi Ramadan li'annahu tughallu fihi asyayatin. Wa rubbama tajidu man yaqtulu fihi wa yasruku fahaza minan nafs. Iyyaka, mana berhati-hatilah engkau, kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu radhiyallahu. Jangan engkau meremeh amalan-amalan engkau. Mana jangan kita rasa enteng ataupun merasa remeh amalan yang engkau lakukan, dan jangan engkau memilih makanan yang enak-enak untuk dibuang ke dalam tandas. Ya, beringat-ingatlah tentang nafsu yang berada di antara dua tulang rusukmu. Ya, dialah yang membakar engkau. Ini punca engkau diseksa, diazab di akhirat kelak. Kemudian dia tidak pernah meninggalkan tuannya sehingga mati. Sedangkan syaitan pun meninggalkanmu ketika Ramadan, kerana syaitan itu dia belenggu pada bulan Ramadan. Dan kadangkala engkau masih menjumpai pembunuh dan pencuri di bulan Ramadan, maka ia berpunca daripada nafsu. Maknanya sini nak ceritakan bahawasanya khianat nafsu amat besar, perangkap nafsu amat berat. Sebab tu ditekankan jihad nafsu adalah jihad paling besar, lebih besar daripada jihad dengan orang kafir. Dan dalam medan jihad, dari sudut mana? Dari sudut yang pertamanya, ia adalah benda yang seni. Peperangan nafsu ni peperangan yang sangat seni, dan peperangan yang tidak ada putus. Perang dunia pertama, kedua, ketiga, ke-10 pun akhirnya ada gencatan senjata. Ya, mesti ada gencatan senjata. Lama macam mana akhir gencatan senjata akan berlaku. Tapi perang dengan nafsu dia tak ada. Dia tak ada gencatan senjata. Habis-habis kita membuang nafas akhir habis. Itu maksudnya. Dan masuk dia pula adalah sukar. Nafsu ni masuk dalam maksiat boleh tahan lagi, minum araknya, berjudi dan sebagainya. Adapun dia masuk dalam ibadat, ni sukar. Da'un udad. Ya, mana penyakit yang sukar kita nak kesan. Dia masuk dalam ibadat. Sembahyang ada sembahyang nafsu, belajar ada belajar nafsu, mengajar ada mengajar nafsu. Ni berat kan. Jadi nak masuk ni, kita nak selain nak tengok dia masuk terlampau halus. Ya, Berarti Ibn Atta sebut juga dalam kitab dia masyhur, ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi wa man kanat haqa'iquhu da'awi fa kaifa la takunu da'awihi da'awi. Ilahi, wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawi, orang yang adalah mahasin, amal saleh dia, bayang dia, puasa dia, ibadat itu, ibadat ini, tapi masawi dia kira maksiat di sisi Allah Ta'ala. Ini bayang tadi. Ya, zahir nampak cantik ibadat, tapi di sisi Tuhan dia tolak.
Ya, fa kaifa la takunu masawihi masawi, maka betapa tidak maksiat yang terang-terang itu lagilah. Ya, yang berupa taat pun dia boleh jadi maksiat. Sebab apa? Di wujudil afat, ada penyakit. Lepas tu dia kata iyak, jaga-jaga. Dia serang kerana kita tak perasan. Ya, sebab banyak dalam hadis-hadis sahih golongan yang hebat-hebat, golongan ulama pemegang hukum. Dan bagi kita, kalau tak ada ulama, kita tak pandai, tak reti nak keluarkan hukum dalam Quran dan hadis-hadis sahih. Walaupun itu Quran terang nas, walaupun hadis itu terang sahih riwayatnya, tapi kita nak memahami macam mana kalau tidak ada Imam Syafi'i, Imam Malik dan sebagainya, Imam mazhab. Ya, dan begitu dalam sufi tentang Imam Junaid Al-Baghdadi dan orang seumpamanya, dan begitu seterusnya dalam Usuluddin Imam Abu Hasan Asy'ari, Mansur Maturidi dan seterusnya. Macam mana kita nak memahami akan benda-benda yang besar yang menjadi tanggungjawab untuk kita mengamalkan dia. Maknanya ulama tinggi martabat diletakkan oleh Ta'ala. Tapi ada di sana ulama yang dibaling ke dalam neraka Jahannam. Ada ulama yang dihumban ke dalam neraka Jahannam. Dan ada di sana pula orang yang berjuang sanggup sampai mati. Dan ya, bila dia habis peperangan, sahabat tunjuk haza syahid wa haza syahid. Rasulullah kata apa? Kalla tidak qara'aituhum bin nari fi burdatin ghairlaha aw abah. Aku telah diberi lihat tanah tempat di dalam neraka Jahannam tu. Ya, sebab dia berperang dia bukan kena aku. Dan ada dia orang yang hebat segi sumbangan, alhamdulillah. Rezeki yang bagi banyak, dia beri pun banyak. Tapi dia tak pandai berjaga. Akhirnya amalan dia buat habis orang lain tahu. Amal dia buat habis dia pusing niat dia nak mencari pengaruh dan seronok bahawa amal itu dipuji, amal itu diketahui orang. Habis tiga-tiga golongan ni dalam hadis yang panjang diceritakan. Disembamkan muka dia ke bawah, malaikat kata, Ta'ala kata, ya malaikat ambil muka tiga golongan ni, sembam dia ke bawah, lelau dia dan baling dia ke dalam neraka Jahannam. Apa punca dia ni? Ni nafsu ni masuk orang. Ya, kita perasan dia masuk halus. Sebab kata iyyak an tatahawana fi amalik, mana jangan engkau memandang remeh tentang amalan engkau. Maksudnya apa? Jangan kita tak buat perhatian dengan amal yang kita buat. Ibarat kita tak beri perhatian, kita tanam padi tadi 10 ekar, bertanam kita biar, kita tak pantau dia, kita tak pergi baja dia, tak buang rumput dia, akhir-akhirnya lalang lebih tinggi daripada pohon padi. Dia kalau menanam padi, sebelum ditabur baja, dia ada satu proses, apa dia panggil kan? Orang sini apa? Dia tanam padi, orang ni ke lautnya. Iaitu proses merumput kan. Sebelum ditabur baja, dia akan apa? Mengahas sebagai-sebagai rumput. Tabur habis rumput dia benam dalam tanah kan. Jadi aku tengok, wah cantik, bersih je padi tu kan. Baru ditabur baja. Jadi baja tu memang dimakan oleh padi. Kalau tak dijabut rumput, ditabur baja, 2 minggu tengok lalang lebih tinggi. Tengok lalang tinggi, rumput padi pula dia jadi rendah, dia tutup habis. Ya, sebab tanam buang semua segala afat, segala benda mawanik yang menyekat amalan kita, menyekat kita dengan Tuhan, buang, cabut. Lepas tu baru kita siram dia dengan amal saleh, baru dia akan menghasilkan natijah yang dikehendaki, iaitu apa? Qabul minallah, diterima Ta'ala. Sebab insan dia akan selamat bila dia terbuka 2 pintu. Satu dia panggil babul amal, yang kedua babul qabul, pintu beramal, satu lagi pintu diterima. Ya, ada setengah mereka dia tutup dua-dua tu, macam orang kafir tu dua-dua tuan tutup. Ya, pintu amal dia tak ada, pintu kabul lagi lah. Ya. Yang kedua ni kebanyakan dibuka pintu amal, alhamdulillah rajin dia beramal, tapi pintu penerimaan belum buka. Amal-amal reject, amal-amal tolak. Oh, takut sebenarnya. Sebab tu dalam sebuah hadis riwayat daripada Gubernur Yaman, tu Gubernur Yaman, Gubernur Yaman riwayat. Iaitulah satu orang gubernur yang dilantik oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang panjang, dan ketiga dia meriwayatkan hadis ini dikata oleh Syekh Abdullah Al-Mubarak, Sultan Muhaddisin. Syekh Abdullah Al-Mubarak, wali besar, ulama hadis besar.
hampir dia kata Sayyidina Muaz bin Jabal menangis tidak berhenti. Dalam meriwayatkan hadis itu dia menangis rasa macam tak berhenti sebab terlampau gerun. Hadis itu panjang, kita ringkas maknanya apa? Sebelum dijadikan 7 lapis langit bumi ni, Allah jadikan malaikat yang menjaga tiap-tiap pintu langit. Ada malaikat jaga. Ya. Allah. Jadi bila amal hari pertama tu naik, cantik amal, dan tiba-tiba langit pertama pum blok. Ya. Maka malaikat yang menjaga pintu langit kata, ambil amal itu, wadribu hadzal amal sahibah, ya, maknanya sahibul amal, sahibuha, mana ambil amal ni sepuk balik, kalau bahasa kita ambil pukul muka dia balik, ya, maknanya sebab aku ni ialah orang yang menjaga amal yang tidak dibenarkan lalu apabila amal bercampur dengan riak. Langit kedua pula, dahu air kedua lepas langit pertama, langit kedua sangkutlah tuan, ya, sebab ada apa, ujub, pun ada takabur, banyak tu. Dah sampai langit yang ketujuh pun ada sangkut, pum, tendang balik. Jadi sahabat Nabi kata takut-takut tak lepas amal kita bertahun-tahun, tu takut tuan. Ya, kalau sahabat Nabi gerun orang yang baik-baik Allah. Ini punca di antaranya dia masuk penyakit secara sulit. Sebab penyakit kalau luar boleh senang kita kan, kita terkehil tangan pergi urut, gata-gata luar boleh sampai minyak. Kalau main dalam punya penyakit tak boleh try, dia kena pakai alat, dia masuk, dia punya apa, kamera dia lah macam-macam, kos dia tinggi dan kanser yang barang dalam tu. Begitulah dalam amalan ni, dia suruh jaga bab dalam ni amat sukar. Ya, orang pandang luar cantik, rupa kita dengan Tuhan rosak, wala'iyazabillah. Ya. Dan jangan engkau memilih makanan yang enak-enak untuk dibuang ke tandas. Dia makan tuan-tuan, kau main lagi kan, sampai rumah dia kecil hati tu. Apa dia pergi makan apa, masak asam baik jauh lagi. Rumah dia kata macam aku tak terima masak pula. Jauh lagi 2 jam lagi. 1 jam 2 jam. Ya, buat makan dia cari dan kaki langit mana dia pergi. Ya, sedangkan benda yang disumbat dalam perut dia tadi semua jadi najis dan dia buang dalam jamban ni. Dia bersungguh benda yang dibuang di dalam tandas ni dan sedangkan dia tak bersungguh benda yang nak dibawa bekal ke sana besok. Ini dia panggil ahmak, orang yang akal dia rosak. Akal dia rosak, kalau panggil bodoh, tak cerdik. Ya, memilih bersungguh benda yang tidak bernilai dan meninggalkan benda yang besar yang nak dibawa, mengumpul benda yang nak ditinggal, tertinggal benda yang nak dibawa. Ini dipanggil ahmak. Maka pesan daripada Tuan Syekh kita ni, wali besar Syekh Ibn Athaillah Sakandari, engkau memilih makanan yang enak-enak untuk dibuang dalam tandas. Beringat-ingatlah tentang nafsumu yang berada di antara 2 tulang rusukmu. Bahan nafsu dia duduk apa, di antara 2 tulang rusuk ni, kalbi kita tu. Dialah yang membakar engkau, ya, mana apa bakar, dia punca untuk engkau terseksa. Ya, sebab dia merupakan satu daripada apa, benda yang sangat bahaya. Ya, allati takhtufu alaika. Kemudian dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ini masalah besar kita ni. Mainan dia sulit, kalau tak betul-betul kita tak dapat kesan. Kemudian dia datang tu bila tak pernah putus dengan kita. Syaitan kita zikir dia lari ni. Kalau orang azan dia lari. Lepas tu kan kita leka dia datang balik. Bin nafsu tak ada. Kok mana pun, sebab tu kalau kita nak bezakan mana tarikan nafsu dan mana tarikan syaitan. Bila datang saja dalam pemikiran kita benda tak baik, nak buat benda-benda yang dilarang, kita pun ambil Quran kita baca, atau kita semayang, atau kita zikir, dia hilang. Itu syaitan. Itu syaitan. Tapi kalau dia tolak kalbi kita nak buat benda jahat, kita zikir dia tak hilang, kita semayang lagi kuat dia tarik, kita baca Quran lagi digayut. Itu bukan syaitan, itu nafsu. Itu beza 2 tu. Ya, dia tarik sama, hala dia menarik tu sama untuk menjauhkan insan daripada Allah Ta'ala. Tapi kita nak trace dia itulah. Sebab syaitan dia dengar ayat Quran, dia panas dia lagi. Ya, lepas tu kalau tengok orang berubat kan, dia baca ayat Quran melawang-lawang kawan tu. Baru tadi dengar ayat Quran, panas. Tapi nafsu tidak. Ya,
lagi kita berkata, lagi dia tekan gitu. Oh, itu bahaya tu. Jadi cara dia banyak. Tapi di antara cara mudah ulama kata dua perkara tu. Rotan yang paling kuat, ya, memecut nafsu supaya dia ditunduk ialah apa? Pertama, banyakkan ibadah. Yang kedua, kurangkan kendak dia. Dia ibarat khimar atau kuda yang liar, ya, maka kita kurangkan makanan dia. Jangan tak bagi terus, kan mati lah kan, sekadar je. Kemudian atas belakang kuda tu kita letakkan muatan banyak, ya, bila belakang dia banyak muatan, dia slow, dia makan tak apa banyak, sekadar jadi kita irit tu diikut, tapi kalau berlaku sebaliknya, atas belakang dia tak ada apa muatan tu bagi kita, bagi pula makan dia banyak, lama-lama dia lelau kita. Kita tarik dia tarik kita habis, itu maksudnya. Jadi kalau makan ni tuan-tuan, di antara dia sangat enak-enak terkekat. Kalau Imam Ghazali kata kau nak makan ikan besar, makan ikan kecil kan. Nak tidur banyak, tidur sikit. Ya. Sebab tu dalam bab makan ni banyak konteks rohani tuan. Pertama, iza aqallur rajul at-tu'mah muli'ah jauhuhu nuran. Sabda Rasulullah SAW, apabila seorang mensedikitkan makan, maka Tuhan penuhkan batin hati dia nur. Ya. Ada satu tuan guru besar di Kelantan, Tuan Haji Abdul Rahman Sungai Durian, Dr. Basiknya bapak. Dia makan tuan satu hari 12 suap. Tuan-tuan kau tengok dia punya badan macam orang Arab besar. 12 suap dia. Tuan-tuan kau tanya satu hari makan berapa suap, confirm tak jawab. Tuan-tuan makan satu hari berapa suap? Kalau tanya pinggan boleh tak? Ya, berapa pinggan kita boleh ingat. Suap satu apa pinggan berapa suap ada? Belum pernah kira. Sebab kita belum ada hasrat nak mengurangkan makan. Tu hadis Rasulullah suruh kita kurangkan makan, nur diterang. Ya. Jadi kalau badan besar tu makan 12 suap kecil. Ya, takut dia makan tak banyak suap, tapi suatu suap macam penumbuk besar. Jadi maknanya taklilu ta'am, mensedikitkan makan itu iman. Qillatu ta'am hiyal ibadah, mensedikitkan makan, bukan tak makan. Tak makan, kita bukan malaikat tuan. Dan Tuhan pun suruh makan, kulu, makan oleh kamu, washrabu, minumlah oleh kamu, tapi wala tusrifun, jangan melampaui. Itu maksudnya. Maka dalam menyukat ini Rasulullah beri sukatan dalam hadis sahih. Ya, al-mu'min ya'kulu fi ma'yin wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'ain hasba bena adam luqaimatun yukimna sulbah fa in kanat wala buddah fasulusul lit ta'am wasulusul lis syarab wasulusul lin nafas. Di dalam hadisnya menyatakan apa? Orang mukmin dia makan 1 perut, orang kafir makan 7 perut. Maknanya kita dengan orang kafir, kalau kata Rasulullah SAW, dia satu ni sebab 7. Tuan-tuan nak terang malam pergi rawon nak tengok restoran orang tak Islam tu, orang Cina penuh kan, rasa padat. Dia tanya, dia pergi kerja, tuan-tuan, lu kerjamu apa? Oh, mau kerjamu makan lah dia. Dia sebut makan tu ada tasydid tu, makan ni. Habis lu makan, oh makanmu kerja lah dia. Makan kerja makan sama dalam kandang tu. Ya, makan, apa tidur boleh makan. Kita orang beriman, semua tindakan kita ya ada nokta akhir. Macam ubat karangan lah, dia ada nokta akhir. Apa nokta akhir? Kita bekerja apa? Li ibadatillah. Tu. Barang siapa buat kerja tak ada ujung dia li ibadatillah, habis kosong. Kita makan tujuan ibadat kepada Ta'ala. Kita bekerja sana sini keluar cari rezeki, tujuan apa? Nak ibadat kepada Ta'ala. Segala-galanya, sebab itu matlamat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka melakukan ibadat. Dan ibadat terbesar dimaksud ialah ma'rifatullah, mengenal ia sebenar akan Allah Ta'ala. Bila kenal, insyaAllah ibadat syariat lain dia senang buat. Atau dia antara licik ya, mainan nafsu. Sebab tu nafsu ni perang paling besar kan. Tapi Wahabi pula dia hentam ulama sufi. Dia kata apa? Ulama sufi baca hadis-hadis dhaif. Ya. Dalam mana-mana lah kita tengok jenis Pak Wahab yang geng tu, Pak Wahab Wahabi. Ni modal dia tadi, itulah modal dia. Apa?
hadis yang dipakai oleh maknanya ulama sufi, dia kata ahli tasawuf, raja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Ini hadis dhaif, kamu di bawah hujah, dia hentam. Raja'tu min jihadil asghar. Satu hari dalam satu peperangan balik Nabi menyatakan dalam satu peperangan, raja'tu min jihadil asghar, aku balik daripada jihad yang kecil ila jihadil akbar, kepada satu lagi jihad besar, wa huwa jihadun nafs, jihad nafsu. Jihad nafsu lagi besar dalam hadis ni. Maka dia kata apa? Ini hadis bukan hadis sahih. Maka dijawab oleh almarhum Tuan Guru Haji Ni Abdul Aziz, dan dia jawab, apa dia jawab? Itu hadis Nabi. Kalau dia kata dhaif, ini ayat Quran lebih besar daripada hadis, yang menunjukkan jihad nafsu adalah besar. Dia datang ketiga taukid ini, inna nafsa la ammaratun bisu. Inna satu taukid, penguat kata. Dalam bahasa Arab nahu dia kata penguat kata. Kemudian la ammarah, ammarah didatangkan lam pangkal, la ammarah itu dipanggil lam muzahlikah ataupun lam muzahlakah, li ifadati takkid, memberi kuat kata. Kemudian jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah tu satu lagi makna menguat kata. Tiga penguat kata. Jadi kalau bahasa Arab, tiga ni ada mana benda tu bukan kecil, benda ni benda besar, benda serius. Sini menunjukkan dalil jihadun nafs ialah jihadul akbar, bidalili qauli ta'ala, dalil innan nafsa la ammaratun bisu. Itu dalil ni, dan realiti dia berlaku itulah. Kalau wajhut tanasub, wajah kemunasabahan, mana boleh insan tu jadi hamba sebenar dengan Tuhan, mentaati perintah Tuhan dengan bersih zahir dan batin dia, kalau dia tidak dapat mengelakkan daripada tipu daya nafsu. Yang buat ibadat tadi sampai ulama tersembam ke neraka, orang yang buat kerja Islam jihad pun tersembam ke neraka, orang dermawan ni hebat tersembam ke neraka. Sebab apa? Nafsu dalam. Dua nampak cantik lah, tapi bila main dalam, ria, ujub, semua, macam-macam penyakit dalam tu. Menyebabkan amal tu tidak jadi ikhlas dan bersih, maka ia reject, ditolak. Mana pintu amal dia dapat, pintu kabul, pintu penerimaan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hendaklah diperhati betul-betul. Sebab tu kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, man lam yataghalghal bihadzal ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak memberikan perhatian, tumpuan betul-betul dalam ilmu pembersihan tempat tilik Allah, apa dia, al-qalbi, ar-ruh, as-sir, dia tak beri tumpuan, dia sibuk dengan luar, sedap dah nyentuh dia, maka mata musiran alal kabair, dia mati dalam mengekal dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Dalam kalbi dia bergayut dan bergayut, berpuluh-puluh penyakit dalaman yang mengotorkan amalan, akhirnya amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah penjagaan ni amat besar, dan ayat selalu ayat lazim yang kita baca kan, isyarat pada benda ni. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam uslub Arabiah dia panggil qad aflaha. Aflaha tu fi'il madhi, bila masuk lapas qad diifadati takkid, memberi faedah kuat, sesungguhnya, atau bahasa kita confirm. Qad aflaha, confirm dapat kejayaan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa dia? Man zakkaha, mereka yang menyucikan batin kalbi dia. Sebab bila kalbi elok, lain semua elok, di engine kan. Waqad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassa. Sungguh celaka besar, rosak, rugi orang yang mengotorkan batin hati dia. Maka ini selaras dengan hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi ibni adam mudghah iza salaha salaha sa'iru jasad kullu wa iza fasada fasada sa'iru jasad kullu ala wahil qalb. Dalam jasad anak Adam dan seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Itulah hati manusia, qalbi. Yang dalam tu qalbun ma'nawiyun atau latifatul rabbaniyah, ruhaniyah, nuraniyah. Latifah, benda yang seni yang sangat hebat berada dalam kita, bukan yang luar ni. Dan tapi kalau kita cari hati yang luar pun sama juga, jantung,
Jantung luar ni kalau ada jam macam habis. Ya. Masuk buat jantung dia tengok slow. Lepas tu dia lurus dia habislah. Ya, manakala dia tak pump je. Buat jantung kita ni daripada apa? Dalam perut ibu dia dah pump dah ni. Sejak roh tu dah mula jalan. Sampai sekarang dia tak nak berhenti. Ya. Tuan-tuan perhatikan balik. Ada seorang dia hantar gambar jantung kan pun. Kalau kita tengok 24 jam dia tak nak berhenti. Kereta Jepun pun meletup kan. Jalan tak pada-pada minggir kan. Ya, dah berapa tahun kita hidup? 50 tahun, 60 tahun tak pernah berhenti jalan. Ya, perhati balik. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu tak perhati ke Tuhan kata? Terang tanda kebesaran Allah Taala yang maha dahsyat. Terang rahmat dia, kasih sayang cukup banyak. Maka apa? Tak segianya insan itu berpaling hati daripada Allah Taala. Walaupun satu saat, sebab dia nakkan fi kulli lamhatin wa nafasin. Itu rahsia tadi. Sebab dia beri nikmat tak pernah putus. Kalau dia padam sekejap kan habis dia. Tukar uniform. Dia kena pakai putih dan ni. Kena cek batu nisan kapur bagus. Maknanya apa tu? Besar tu. Itu makna peranan hati dan ni. Dia bila cantik, berimannya kepada Allah Taala, bertakwa kepada Tuhan, dan sentiasa hati dia mulazamah dengan kalbi, masya-Allah. Yang lain akan ikut cantik. Itu kan ada dia. Kemudian dia datangkan di sini pula syaitan. Ada juga masa dia kan, setengah ulama dia bahawa syaitan pada bulan Ramadan tu dia dipasung di dalam gulungan ombak di laut. Dan tak tengok ombak besar kan, tak nak selit di dalam. Macam mana cara dia? Cara dia Allah Ta'ala main dengan Tuhan tak? Cara macam mana? Bila macam tu tak boleh tanya lah. Tu hak dia. Sumbat dalam walhasil mana ni? Dia dibelenggu. Ya. Tughallu fihi syayatin. Ada pun nafsu tak? Lepas kalau bulan Ramadan orang buat ke maksiat ke, itulah ajakan nafsu kan. Syaitan dah kena tambat perangai dia. Siapa yang bantu lagi jolok? Nafsu. Sebab nafsunya benda yang sangat penting, diberikan pemantauan. Cara dia masuk, perkembangan dia sentiasa dia apa? Diperhatikan jalan. Kalau tidak, bahaya. Dia masuk sangat halus dan seni. Habis. Kemudian fa iza malati ilal ma'siyati fazakkirha bi'azabillahi wal qati'ati 'anillahi bisababi wal asal al masmum yutraku ma'al ilmi bihalawatihi lima fihi min wujudil azab liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya khulwah hadirah, dunia khulwatun hadirah. Apabila nafsu itu cenderung kepada maksiat, maka hendaklah engkau ingatkan tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisik kalbi kita, dia tembak dia nak buat maksiat, maksiat mata, maksiat telinga dan sebagainya. Kita sap lintaskan. Ya, mata besok kalau dia tembak dengan api neraka sanggup tahan kan? Itu maknanya. Nah, buat dia maksiat kita tengok besok dia benam dalam neraka jahanam, tahan tak kita? Itu sebab apabila kita nak buat satu perkara, kita motivasikan dengan zikrul akhirah. Segala yang kita buat ni Nabi kata iza arata an taf'ala amrah fatadabbar akibata fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak buat satu tindakan kerja buat, maka kerja yang kita buat ni kita tengok akhirat selamat tak? Itu ukuran dia. Kalau selamat, famdi, teruskan Nabi dia. Kalau buat ini tak selamat, sangkut ni apa tahi sila stop, tu je. Hadis ringkas padat dipanggil jami'. Ya. Apa urusan, apa tindakan, apa perancangan program kita letakkan apa zikrul akhirah. Selamat tak di sana? Kalau dalam Hikam Ibn Atak disebut apa tuan? Mizanul maut, neraca kematian. Ya, tuan-tuan keluar rumah kan, tadi keluar rumah kan, nak turun bagi mana? Masjid. Masjid tempat apa? Tempat yang diredai Allah Ta'ala. Faham di, teruskan. Ada maksud. Ya. Kalau ada mimpi orang tadi nombor ekor nak pergi, jangan. Ya. Tapi buat pasal kan kau tengah tulis malaikat maut datang. Contohnya lah. Jadi segala urusan kita nak buat, terletakkan mati di depan. Bila kalau benda tu baik, memang tak ada apa, nak seronok. Ya. Malah kita mati dalam keadaan reda Tuhan. Masya-Allah. Itu mana benda tu baik. Kalau tengok menganjal dia, oh ini bahaya ni. Ini kalau sangkut ni kalau malaikat maut datang tak lepas. Mana kerja tu kena stop. Itu cara mana kita menimbang. Ya, fazin jami'a aqwalika wa af'alik bi mizan syariah. Sila timbang
segala tindak tanduk dan kerja kita timbang dengan apa? Mizanul syariah, dengan neraca syariat. Ya, benda lulus atau tidak. Sebab segala tindakan kita tidak berkesudahan di sini, semua akan dibawa di sana. Mahkamah Qadi Rabbul Jalil, bukan mahkamah tinggi ikut kan. Ni mahkamah tinggi ikut kan, Qadi Rabbul Jalil akhirat tu tak lepas. Ya, yang sangat hebat di sana. Jadi bila kita berhati-hati, insya-Allah dia akan selamat di sana. Baik, sekarang kita tengok pendetilan ulama sufiin. Dan faiza malat, ya bukan dah terbenam kan, malat. Apa malat? Cenderung, hati itu mula cenderung dia ilal maksiyah. Pop blok cepat. Fazakirha bil azabillah, maka ingatkan dia azab. Ya, benda yang terlintas hati kita nak buat maksiat, jaga tu. Tak ada siapa yang tahan dengan bakaran azab yang maha dahsyat di sana. Ya, kullama najilat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Satu contoh ayat Quran sebut, tiap-tiap kali hancur kulit mereka dibaham api neraka, wala ayazabillah. Baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit lain. Dia tak mati kan? Sebab apa? Liyazuqul azab, supaya mereka mengecapi azab yang maha dahsyat. Itu di antara perkara bila terlintas benda tak, kita bawa benda yang menyebabkan dia rasa gerun dengan Allah Subhanahu wa taala. Takdir ni terlajak. Bagi kita bukan malaikat, bukan nabi, kadang-kadang terlajak. Pusing cepat. Pasal sifat harap lah raja, itulah harapkan keampunan dengan taubat dan seterusnya. Itu di antara kita mengawal perkembangan kita sedang memandu, ya, kenderaan yang sangat besar ni, iaitu kehidupan kita ni. Ya, pandu jangan terbalik kan. Jadi pemandu jangan lalai. Kalau lalai kan masuk gaung kan. Sebab memandu, kalau tengah mandu kita yang kacau kan. Dia tengah mandu kita, dia yang kacau kita tunjuk, oh kita tengok habis kan. Dia nak berbual tapi jangan dipusing kepala. Dia pusing ni kan hazab, berdentum dia. Dia sebat yang elektrik macam-macam. Itu boleh tahan lagi. Jadi kalau sebat benda-benda mungkaran, masya-Allah, mendatangkan resiko besar, murka Tuhan maknanya. Ya, baru kita doa Allahumma, minta kepada Taala, Allahumma kulni min zillatil ma'asi ila izzit ta'ah. Ya Allah, pindahkanlah, Allah mangkulni, serang kalau Allah mangkulna, ya Allah pindahkanlah kalbiku daripada apa? Kehinaan, min zullil maksiyah ila izzit ta'ah, daripada kehinaan maksiat kepada kemuliaan taat. Minta Tuhan pindahkan. Dia tak boleh nak pindah kan. Hakikat semua daripada dia. Dia bantu sekejap je. Kalau dia tak bantu habis tombang kita. Allah. Dan ingat akan tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala dan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala disebabnya. Maka dia kata madu, asal madu. Ni madu luar lah, bukan madu makna tu lain. Batu panas. Dia kata baik. Jadi asal madu, al-masmum, madu tu obat kan. Banyak khasiat dia. Tapi bila dia masmum, dibubur racun, dia habis. Ya. Tu kita madu yang beracun tetap ditinggalkan orang walau diketahui manisnya. Madu ni obat, manis khasiat banyak, tapi bila orang beracun minum, nampak orang beracun ni tak minum dah kita. Kerana apa? Terdapat padanya kemudaratan racun tadi. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya khulwatun hadirah. Dunia tu manis ibarat madu. Tapi jaga, dan keadaan hadirah, cantik hijau kan. Tapi bila ada dia dalam dia nafsu je habis. Ya, kita ambil dunia atas dasar nafsu habis tombang. Kita ambil dunia ambil, tapi dasar dia lain, mencari redha Tuhan. Ya. Kita makan, orang tak beriman pun makan juga. Kita ada pekerjaan, dia ada pekerjaan sama pada zahir, tapi yang beza dalam. Contoh al-umur bi maqasidha, segala urusan kita berpandu pada kasad dan niat. Dia makan tujuan apa? Nak ibadat, besar pahala dia. Dia bekerja untuk apa? Ibadat, besar pahala. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau dia tak ada ilmu, dia kerja pun layan nafsu dia. Dia ambil dunia kena nafsu, dia gunakan dunia pun atas dasar nafsu, akhir dia mati dengan nafsu habis. Ya, terjauh di daripada rahmat Allah wa na'ayazabillah. Sebab itu maknanya di sini dia beri pesanan oleh baginda Rasulullah SAW yang sangat hebat. Ya, tidak ada satu jalan kebaikan melainkan semua Rasulullah dah beritahu dan tarik kita ke arah itu.
Dan tidak ada satu jalan yang merosakkan semua Rasulullah blok kita. Itulah Nabiur Rahmah yang sangat kasih kepada umat dia. Ya, sesuai dengan bulan ini banyak kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Hati kita makin rapat, dan gunakan salatul ishq, selawat kerinduan. Ya, apa selawat pendek panjang pun bacalah. Ya, tapi yang penting dalam tu rindu. Ya, selawat tu seolah kita bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam ni. Dia macam kaedah baca hadis tu juga ulama sebut. Bila kita dengar hadis-hadis Rasulullah, apa saja yang baca, guru mana, ulama mana baca pun, kita rasakan seolah-olah kita berada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah yang baca hadis kita rasa daripada Nabi yang baca. Kita sambut itu. Bau dia punya zat tu lain rasa. Ya. Walau kita dengar tapi kita perasaan syuur tu. Begitulah setengah ulama sufi besar, wali besar. Aku tidak keluar daripada rumah satu wali besar ni, melainkan di kananku baginda, di kiriku mursyid. Mana apa dia panggil? Dia panggil apa tu? Rabitah. Rabitatul qalbi. Ya, bila rabitah ada tambatan, dia cepat current tu kuat. Ya, istilah dia panggil nur. Ya, daripada Allah Ta'ala Tuhan pancarkan untuk menerangkan akan qalbi dia lebih kuat. Maka di sini apa cenderung saja kepada tak elok tadi cepat kita potong ni. Potong apa? Dengan ingatkan akan murka Tuhan, azab Tuhan dan sebagainya sehingga dia tinggal. Ya, dan bahaya samalah bahaya maksiat, meracun, walaupun diletak di dalam makanan yang elok ataupun satu minuman yang berkhasiat madu, maka orang tak akan minum sebab dia dah tahu itu racun. Itu di antara pesanan makna tuan pengarang kita supaya kita sentiasa berhati-hati. Ya, mudah-mudahan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW dan para ahli bait dan juga para sahabat dan masyayikh, mudah-mudahan kita sentiasa terpandu dan semakin terang makrifat kita dengan Allah. Kemudian wa yurwa aidan jifatil qazirah wallahu a'lam. Sadaqah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa wa sunna fi ma fa inna khairal kulli wasrub bina ya Allah masalika ala ahli jaz bijahi habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli kalam sallallahu alhamdulillah subhanakallahumma fa innahu la Yeah.